Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dr. Hasrul Hashim. Saya adalah pensyarah di Pusat Kajian Media dan Komunikasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang kertas kerja saya yang bertajuk Kesan Khas Visual ataupun Digital Visual Effects dan Pembangunan Industri Kreatif, satu analisis perbandingan di antara Malaysia dan juga Australia. Kesan khas visual ataupun asasnya datang daripada kesan khas ataupun SFX merangkumi elemen-elemen manipulasi visual ketika proses sinematografi untuk memberikan impak di dalam skrin. Di samping itu juga, kesan khas visual ini juga merupakan alternatif kepada penciptaan yang mustahil secara fizikal namun boleh menjangkau batas imajinasi manusia. Kesan khas terbahagi kepada dua, iaitu praktikal dan juga digital. Apakah dimaksudkan dengan kedua-dua ini? Aspek kesan praktikal, teknik kesan khas yang digunakan secara fizikal. Sebagai contohnya yang paling senang untuk kita lihat adalah solekan, dan di samping itu juga kita ada kesan mechanical seperti robotik, dan juga yang paling senang ketika zaman dahulu manipulasi pergerakan dan sudut kamera digunakan seperti camera tricks dan juga transfusing. Ini adalah contoh-contoh kesan praktikal. Yang keduanya pula dari segi kesan digital, kesemua teknik-teknik kesan khas yang dihasilkan yang menggunakan teknologi komputer dan perisian kita panggil sebagai kesan khas digital. Sebagai contoh yang paling senang adalah penggunaan CGI ataupun image generation komputer. Penggunaan ini telah berevolusi, kita boleh mencipta watak, kita boleh menganimasi, kita boleh menghasilkan pelbagai gaya, pelbagai babak di dalam filem hanya dengan menggunakan kesan khas digital. Terdapat 3 tujuan kenapa kita menggunakan digital visual effects di dalam industri kreatif ataupun penciptaan filem. Iaitu yang pertamanya adalah dari segi penciptaan fantasi. Ada babak-babak yang kita tidak tercapai di akal, kita tidak boleh lakukan sendiri, maka kita akan menggunakan digital visual effects. Yang keduanya adalah simulasi kreatif dan juga sokongan kepada penciptaan. Dan yang ketiga sekali adalah dari aspek penambahbaikan visual, di mana jika terdapat sebarang kesilapan ataupun kesalahan ketika proses rakaman, maka kita akan menggunakan digital visual effects. Yang seterusnya, apa yang dimaksudkan pula dengan industri kreatif? Industri kreatif tidak hanya terfokus kepada satu bidang sahaja. Industri kreatif melibatkan bidang-bidang seperti penulisan, muzik, filem, seni persembahan dan juga media digital. Industri kreatif ini juga merangkumi aspek kreativiti, kemahiran, bakat individu dan juga potensi yang ada kepada sumber ekonomi. Dan yang paling penting sekali melibatkan harta intelek. Industri kreatif juga merupakan platform terbaik untuk membangunkan model kajian budaya kerana dalam industri kreatif dia akan menggabungkan disiplin-disiplin lain seperti disiplin ekonomi, dari segi media, penggunaan teknologi dan juga penerimaan. Jadi industri kreatif merangkumi bidang-bidang seperti teknologi sinematografi, reka bentuk produksi, reka bentuk audio, suntingan, CGI, pendigitalan kamera dan sebagainya. Dari aspek ekonomi pula, kita boleh lihat banyak sebenarnya studio-studio filem yang bergantung kepada industri digital visual effects ini, dan mereka beroperasi dengan merentas pelbagai negara, mempunyai cawangan di setiap negara, mempunyai kepakaran dan juga tenaga kreatif yang fleksibel. Di samping itu juga aspek transnational di dalam produksi digital visual effects hasil kepada globalisasi dan industri media. Disebabkan oleh arus globalisasi dan kemajuan teknologi pada hari ini, maka digital visual effects berkembang dengan mudah di kebanyakan negara-negara. Dan cara kerja mereka adalah cara kerja antarabangsa, macam saya cakap tadi, tidak terhad kepada produksi tempatan dan dibantu oleh insentif-insentif khas di kebanyakan negara. Baik, secara keseluruhannya di dunia ini terdapat lebih daripada 500 buah syarikat di VFX, dan hub utama bagi industri di VFX terletak di Canada, Australia, India, New Zealand, United Kingdom dan juga United States. Baik, kita terus saja kepada perbandingan industri di Malaysia dan Australia. Perbandingan ini dibuat sekadar untuk menunjukkan apakah ruang-ruang lain yang boleh dipelajari oleh industri di Malaysia daripada industri yang terdapat di Australia. Industri digital visual effects di Malaysia jika dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lain seperti India, China, Korea Selatan tidaklah berada pada tahap yang sama. Namun, ada terdapat potensi yang besar di dalam industri filem yang menggunakan digital visual effects di Malaysia. Pada awal kemunculan penggunaan digital visual effects di Malaysia ini, penggiat industri merasakan bahawa faktor kos adalah penghalang terbesar. Tapi sebenarnya masalah utama yang dihadapi di Malaysia adalah kita sebenarnya kekurangan
rujukan dan juga pakar untuk meletakkan kualiti digital visual effects dalam industri negara kita. Dan kebanyakan penggunaan digital visual effects dalam filem-filem di Malaysia sebenarnya terfokus kepada genre fiction dan juga animasi. Jika dilihat daripada pembacaan-pembacaan yang ada, sebenarnya di Malaysia ada syarikat-syarikat antarabangsa, syarikat DVFX antarabangsa yang bertapak di Malaysia. Ini antara contoh-contoh syarikat-syarikat yang pernah berada di Malaysia menggunakan tenaga kepakaran anak-anak tempatan. Kerajaan di Malaysia menyediakan pelbagai insentif berkenaan dengan penggunaan digital visual effects. Sebagai contohnya, FINAS atau Badan Kemajuan Filem Malaysia memperuntukkan dana CGI. Kita ada Malaysian Digital Economy Corporation untuk membangunkan ekonomi yang berasaskan teknologi kreatif. Pinewood Iskandar Studio, sebuah studio yang lengkap dengan pelbagai facilities untuk menghasilkan CGI, filem dan sebagainya. Kerajaan Malaysia juga memperkenalkan FIMI, Film in Malaysia Incentive, iaitu kita memberikan rebate 30% kepada produksi-produksi sama ada dalam dan luar negara. Di samping itu juga kita ada CCAM, iaitu satu badan yang akan menguruskan pasaran filem-filem Malaysia ke luar negara. Jika dilihat dari aspek rumusannya, Australia hanya menghasilkan 62 buah filem pada tahun 2018 dan 31 filem merentasi sepada antarabangsa. Jika dilihat daripada graf ini juga jelas menunjukkan ada turun naik dan juga peningkatan daripada filem-filem yang dihasilkan di Australia. Kalau di Malaysia kita menghasilkan hampir dalam 50 buah filem dalam setahun. Australia 62 buah filem. So saya rasa tidak banyak bezanya. Tapi perbezaan yang paling nyata adalah dari aspek kualiti yang dihasilkan. Sebagai contohnya, ini adalah contoh-contoh filem-filem yang dihasilkan oleh Malaysia. Sebagai contohnya, ini filem-filem yang teratas di US. Kita mungkin pernah mendengar filem-filem ini ke menggunakan konsep co-production, iaitu produksi mereka tidak hanya terfokus kepada lokaliti tempatan semata-mata, malah merentas negara. Di Australia juga mempunyai syarikat-syarikat tempatan yang berstatus antarabangsa. Sebagai contohnya, ini saya senaraikan Animalogic di New South Wales, Cutting Edge di Queensland, New South Wales, Luma di Melbourne, Method Studio di Melbourne, Rising Sun Pictures di Adelaide, Technicolor dan juga di Adelaide. Dan mereka menghasilkan pelbagai filem-filem terbaik yang ada di pasaran antarabangsa. Sebagai contoh-contoh yang telah saya letakkan di dalam poster di bawah tu. Yang bagusnya di Australia adalah mereka menyediakan satu insentif yang cukup baik kepada pelabur-pelabur asing, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing untuk datang ke Australia dan menggunakan kepakaran di Australia. Namun macam saya cakap tadi, dari aspek penerimaan khalayak, sebenarnya Australia jauh ketinggalan jika dibandingkan negara-negara maju yang lain. Dan di Australia, penggiat filem di sana menggunakan konsep ataupun prinsip creative producer protectionist, iaitu mereka melindungi producer-producer ataupun pekerja-pekerja kreatif yang berada di dalam Australia. Ini antara contoh-contoh insentif yang disediakan oleh kerajaan Australia. Sama macam Malaysia juga, 30% rebate yang disediakan. Tetapi bezanya dengan Malaysia adalah di Australia, setiap kerajaan negeri mempunyai insentif masing-masing. Mereka ada satu badan yang akan menguruskan kemajuan filem-filem dan juga penggunaan teknologi filem. Maka secara rumusannya, kita boleh bandingkan di antara Malaysia dan Australia seperti berikut. Dari aspek kuantiti filem yang dihasilkan tidak banyak bezanya. Malaysia menghasilkan 50 buah filem dalam setahun berbanding Australia 60 buah filem setahun. Namun dari aspek pasaran pula, Malaysia hanya tertumpu kepada pasaran-pasaran di Asia Tenggara. Pasaran kita hanya terfokus kepada Indonesia, Thailand, Brunei, Singapura dan sebagainya. Disebabkan oleh faktor penggunaan bahasa yang kita hasilkan di dalam filem-filem kita berbanding di Australia, pasaran mereka pasaran dunia kerana mereka menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa medium. Dari aspek studio-studio filem tempatan pula, kita tidak banyak studio-studio yang ada di Malaysia. Namun di Australia banyak syarikat-syarikat digital visual effects mereka bertaraf antarabangsa. Insentif kerajaan Malaysia memberikan 30 rebate berbanding Australia memberikan 30% dan 10% rebate daripada kerajaan negeri. Dan pencapaian pula kita masih lagi berada di peringkat domestik ASEAN dan juga antarabangsa. Maka dari aspek ini, banyak ruang-ruang baru yang boleh dipelajari oleh Malaysia. Salah satunya adalah dari segi insentif kerajaan, kita boleh pertingkatkan lagi insentif-insentif yang telah diberikan sama ada kepada penggiat lokal tempatan dan juga pelabur-pelabur antarabangsa. Itu sahaja pembentangan saya bagi skim untuk tahun 2020 ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sedia mendengar.